اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Bismillahirrahmanirrahim. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Sadaqallahul Azim. Aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong takbur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku. Dan mereka yang bersifat demikian, jika mereka melihat sebarang keterangan bukti, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada hidayah petunjuk, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Dan sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Yang demikian itu kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan hari akhirat, gugurlah amal-amal mereka yang baik. Mereka tidak diberikan balasan pada hari akhirat, melainkan bagi apa yang mereka telah kerjakan dari perbuatan kufur dan maksiat. Dan kaum Nabi Musa
Sesudah ia, yakni Musa, pergi ke Gunung Tur Sina. Mereka membuat dari barang-barang emas perhiasan mereka patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Allah berfirman, tidakkah mereka memikirkan bahawa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan tidak dapat juga menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya berhala yang disembah. Dan sememangnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Dan setelah mereka menyesal akan apa yang mereka lakukan dan mengetahui bahawa mereka telah sesat, berkatalah mereka, sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan mengampuni kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Dan apabila Nabi Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan duka cita, berkatalah ia, amatlah buruk apa yang telah kamu lakukan sepeninggalanku. Mengapa kamu terburu-buru tidak menunggu perintah Tuhan kamu? Dan ia meletakkan lauh-lauh yang mengandungi tulisan Taurat. Serta ia memegang rambut kepala saudaranya Nabi Harun sambil menarik kepadanya. Nabi Harun berkata, wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum Bani Israel memandangku lemah dan nyaris-nyaris mereka membunuhku ketika aku melarang mereka. Oleh itu janganlah engkau menjadikan musuh bergembira melihat tempelakmu terhadapku. Dan janganlah engkau jadikan daku termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ampunlah bagiku dan bagi saudaraku dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu. Kerana engkaulah sahaja yang maha mengasihani dari segala yang lain yang mengasihani. Masih lagi dalam penafsiran suratul A'raf. Surah yang ke-7 pada juzuk yang ke-9 pada ayat 146 sehingga 151. Kalau ayat-ayat sebelum ini menceritakan tentang munajat Nabi Allah Musa AS dan penerimaan kitab Taurat yang mengandungi hukum hakam, akidah dan nasihat dan yang menjelaskan segala perkara yang bersangkutan dengan kehidupan dalam menyembah dan beribadat kepada Tuhan. Dan Allah memerintahkan supaya Nabi Musa menyuruh kaumnya supaya berpegang kukuh dengan kitab Taurat ini dan melaksanakan seluruh isi kandungannya. Maka Allah Ta'ala menyebut, apakah punca suatu bangsa, satu umat? Sama ada yang berlaku kepada kaum Fir'aun, bukan yang berlaku kepada kaum Bani Israel sendiri. Dan berlaku sebelum itu kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh dan Nabi Lut, kaum Nabi Syu'aib. Apakah punca mereka tidak mahu beriman? Maka Allah Ta'ala menjelaskan, punca mereka tidak mahu beriman termasuklah musyriki Mekah. Kerana ayat ini Allah Ta'ala turunkan pada Nabi Muhammad SAW bagi mengingatkan Rasulullah, bagi menjelaskan kepada Rasulullah jalan dakwah dan menghiburkan Rasulullah di sebalik penentangan musyrik Mekah yang tidak mahu menerima Islam, yang tidak mahu mentauhidkan Allah, yang tidak mahu meninggalkan agama berhala, sedangkan kebenaran cerah di hadapan mereka, jelas dan terang, hujah-hujah sudah nyata di hadapan mereka. Sebagaimana Nabi-Nabi dahulu, waktu mereka berdakwah kepada kaum mereka, hujahnya jelas dengan mukjizat yang diminta dan dengan kebinasaan yang menimpa mereka. Maka Allah Ta'ala beritahu, semenjak zaman dulu sehinggalah zaman sekarang dan zaman akan datang, apakah punca seorang tidak mau beriman kepada Allah? Seorang yang sudah nampak kebenaran menolak kebenaran, bahkan terus memilih jalan kebatilan dan kepalsuan. Allah sebut, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq. Aku akan palingkan mereka yang takabur,
akan kupalingkan mereka daripada memahami ayat-ayatku disebabkan mereka takabur di atas muka bumi ini tanpa sebenar. Baik, bila kita sebut takabur tanpa sebenar, kerana hakikat manusia itu tak ada benda yang mereka nak takaburkan. Mereka datang daripada makhluk yang lemah. Mereka datang daripada makhluk yang tidak ada kemudian ada. Mereka ialah makhluk yang ada kemudian nanti tiada. Makhluk yang menuju ke arah umur tua dan semakin lemah dan tidak bermaya. Makhluk yang bergantung kepada banyak perkara dan memerlukan Tuhannya. Maka Allah Ta'ala menyatakan tak ada sebab manusia nak sombong. Tak ada sebab. Kerana itu Allah Ta'ala sebagai akibat kepada orang-orang yang sombong atas muka bumi ini, Allah palingkan mereka daripada memahami ayat Allah. Kerana itu Allah menyebut dalam ayat yang lain, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menolak ayat-ayat Allah dan mereka itu melakukan perbuatan yang zalim dan juga sifat mereka yang sombong. Artinya mereka ini dihalang daripada meyakini kebenaran kerana sifat sombong mereka. Sifat takabur mereka. Kerana itu Allah kata sa'asrifu, akan kupalingkan mereka daripada memahami ayat Allah. Wa in yarau, kalaupun mereka melihat kulla ayatin, setiap ayat, la yu'minuna biha, artinya kalau mereka melihat berbagai mukjizat yang mereka minta, sebagaimana kaum Nabi Saleh minta mukjizat unta, demikian juga kaum-kaum Nabi-Nabi yang lain, setiap kali mereka ditunjukkan mukjizat-mukjizat, ditunjukkan tanda-tanda kebenaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, melainkan apa kata mereka? La yu'minu biha. Mereka tak akan beriman juga. Mereka tidak akan beriman. Wa in yarau sabila rushd, kalau mereka melihat jalan-jalan petunjuk, la yattakhizuhu sabila, mereka tak akan ikut. Kerana orang sombong macam tu. Tahu baik tak? Saya tak akan buat. Saya tak akan ikut. Saya tak akan lalui jalan ini. Wa in yarau sabilal ghayy, tapi kalau mereka nampak jalan sesat, yattakhizuhu sabila, yang ni yang mereka pegang. Walham mereka tahu sesat. Kerana apa? Sombong. Kerana seorang yang bila mana mentauhidkan Allah, dia mesti merendah diri. Kerana mereka nak bangga dengan harta, nak bangga dengan anak-anak, nak bangga dengan keturunan dan nasab. Bila mereka menerima Islam, yang ni tak boleh dibanggakan. Kerana manusia ni sama. Bukan kita kena saling hormat menghormati. Mereka tak boleh terima keadaan perlu menghormati kasta yang lebih rendah pada mereka. Mereka tak boleh terima konsep bersama-sama dengan hamba-hamba yang selama ini mereka perhambakan. Maka lalu mereka memilih jalan-jalan yang memenangkan nafsu. Supaya mereka kekal dapat berbangga, dapat sombong, dapat menindas manusia dan dapat bergembira dan bergelak ketawa serta berseronok dengan harta benda mereka. Dzalika bi'annahum, demikian perangai mereka itu kata Allah, kazzabu bi ayatina, ialah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka ini di kalangan orang-orang yang lupa. Yang dimaksudkan mereka di kalangan orang-orang yang lupa, bahawa mereka lupa akibat perbuatan mereka. Macam contohlah tuan-tuan sekalian, kalau seorang tu dia makan tak berpantang, dia lupa bahawa makanan ini boleh menyebabkan penyakit dia. Atau dia dia main benda-benda yang bahaya. Dia lupa yang dia bahaya ini, yang dia main benda bahaya boleh mematikan dia. Tapi benda tu dia lalai. Perbuatan mereka takabur dan sombong, berpaling daripada ayat kebenaran, mengikut jalan kebatilan, maka ini akan membinasakan mereka. Tapi mereka seperti tak nampak. Mereka tak nampak benda itu yang akan membinasakan mereka. Walladzina kazzabu biayatina, dan sesungguhnya orang-orang yang mendustakan keterangan-keterangan kami, ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, waliqa'il akhirah, dan tidak percaya akan pertemuan hari akhirat, habitat a'malahum, apapun kebaikan yang mereka buat maka Allah batalkan. Sebab itu orang kafir, banyak mana pun dibuat baik, tidak ada pahala di sisi Allah. Kenapa? Sebab mereka mendustakan ayat Allah, mereka tidak beriman pada Allah. Habis, bukankah Islam memberi hak keadilan kalau orang buat baik dibalas baik? Ya, oleh kerana orang kafir tak percayakan akhirat, kalau mereka buat baik, mereka cuma mendapat kebaikan di dunia. Bila anak kepada Hatim At-Ta'i,
bertanya, "Ya Rasulullah, ayah aku orang baik. Dia pemurah. Bagaimanakah kedudukannya? Sedangkan dia ni Kristian. Hatim At-Ta'i ini Kristian. Dia pemurah tapi Kristian." Lalu kata Nabi SAW, ayah kamu sudah dapat apa yang dia nak. Iaitu nak pujian manusia di dunia. Sebab orang-orang kafir, waktu dia buat kebaikan di dunia, dia nak pujian di dunia. Dia cuma nak bahagian dunia dia. Sebab dia tidak beriman pada akhirat. Bagaimana dia berhak dapat benda akhirat? Dia tak beriman. Memang secara asas tidak beriman. Tidak percaya. Mereka cuma percayakan dunia ini. Kan itu kata Allah, orang-orang yang kafir, orang yang tak percaya kepada hari akhirat, apapun kebaikan yang mereka buat tidak akan dikira. Hal yuzzauna illa ma kanu ya'malun. Tidakkah setiap orang itu akan dibalas dan diberikan mengikut perbuatan yang mereka lakukan? Maknanya, kalau sekiranya mereka mendustakan ayat Allah, mereka melakukan maksiat, mereka mendustakan perintah Allah, maka tempat mereka dalam neraka. Kalau setiap orang akan dibalas ikut perbuatan mereka. Yang beriman kepada Allah, maka tempatnya dalam syurga. Jadi ayat ini, secara umum, Allah bawa cerita Nabi Musa bermunajat dan menerima kitab Taurat, yang nanti Nabi Musa akan pulang kepada kaumnya. Tiba-tiba Allah, kita katakan, masukkan ayat ini untuk beritahu apakah hakikat kekufuran. Kan ini juga akan berlaku kepada kaum Bani Israel. Kalau selama ini Fir'aun memang sombong, menindas, membunuh, menafikan hak Bani Israel. Maka Bani Israel ini juga telah dijanjikan oleh Allah dengan kemenangan. Bukan dengan perkara kebaikan-kebaikan. Namun, kalau mereka juga berperangai seperti Fir'aun, balanya sama. Mereka hanya dipilih waktu mereka mentaati Allah. Kalau mereka mengingkari perintah Allah, maka mereka akan dibala, dihukum sama sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Kerana itu Allah bawa ayat ini. Allah turunkan ayat ini mengingatkan manusia seluruhnya. Baik kita katakan Bani Israel, baik kaum Quraisy di Mekah, sehinggalah manusia pada zaman ini. Allah menyebut punca kenapa manusia tidak mau beriman, kerana sombong. Dan mereka sombong, maka mereka tidak diberi faham dengan ayat-ayat Allah. Dan kalau nampak ayat itu jelas pun tidak akan membekas di hati mereka. Sebab itu tuan-tuan, asas manusia menerima sesuatu bukan kebenaran, tapi taufik dari Allah. Kalau asas sebab benar orang akan terima, maka tak ada orang kafir atas dunia ini. Kerana konsep yang benar kena terima. Tetapi banyak mana kebenaran ditolak dengan hawa nafsu. Sebab itu iman ini kerana Allah yang memberi taufik. Maka berimanlah manusia. Kemudian Allah menyebut tentang kekufuran yang berlaku sepanjang Nabi Musa pergi bermunajat pada Allah. Kita tahu Nabi Musa, Allah suruh perintah Nabi Musa berpuasa 30 hari, kemudian genapkan lagi 10 hari jadi 40 hari, kemudian pergi ke Tur Saina. Di sana Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Ta'ala dan baginda menerima kitab Taurat yang ditulis pada lauh. Yang kita dah sebut semalam, Jibril menulisnya. Dan dia ada 7 bab utama atau 7 fasal utama dalam catatan yang dibawa balik oleh Musa AS. Maka sepanjang Nabi Musa meninggalkan Bani Israel dalam tempoh 40 hari. Kerana Bani Israel dahulu menyangka bahawa Nabi Musa ini lepas 30 hari akan balik. Dan Musa telah berjanji pada Bani Israel untuk memberikan kepada mereka kitab. Sebab ketika mana mereka menyeberangi Laut Merah dan Bani Israel melihat sekumpulan menyembah berhala, lalu mereka tak sabar-sabar nak mempraktikkan ibadat mereka. Lalu mereka kata, boleh tak kami nak sembah berhala? Sebab mereka pada zaman Fir'aun sudah disuruh menyembah berhala. Kerana mereka dah terbiasa menyembah berhala, maka mereka nak menyembah berhala. Kata Musa, aku berlindung kepada Allah daripada kebodohan kamu. Tidakkah kamu lihat Allah telah selamatkan kamu? Bukan berhala kamu. Bukan berhala yang Fir'aun sembah tu. Dan bukan kepercayaan golongan sebelum ini. Kata Musa, aku akan bawakan kepada kamu panduan bagaimana cara ibadat, iaitu kitab Taurat. Kerana Musa berjanji, lalu Musa pun dipanggil oleh Allah untuk bermunajat dan sekaligus menerima kitab Taurat. Dan Musa berjanji kepada kaumnya dalam tempoh 30 hari. Maka kaumnya bila tunggu Nabi Musa, dalam tempoh 30 hari tak balik-balik, mereka kata Musa dah mati kot.
Jadi baik kita buat sendiri Tuhan kita. Buat Tuhan kita, tak payah tunggulah kita tak nampak batang hidung pun. Maka Allah sebut dalam ayat ini. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi, dan kaum Nabi Musa selepas Musa bermunajat kepada Allah, min huliyihim, menjadikan barang-barang perhiasan, ijlan, patung anak lembu, jasadan, yang berjasad, yang berbentuk, lahu khawar, yang mengeluarkan suara. Di mana Bani Israel ini, bila mana mereka tahu Nabi Musa akan mengajak ataupun menyuruh mereka keluar daripada Mesir, mereka pergi jumpa dengan bangsa Firaun pinjam emas. Sebab menjadi tradisi, kalau mereka pergi kenduri, kendara, mandi-mandi, mereka meminjam emas. Maka sebahagian daripada bangsa Kipti ini, mereka sanggup beri pinjam emas kepada bangsa Bani Israel. Wanita-wanita mereka. Sebab itu dalam Islam, secara hukum fiqhnya harus wanita meminjam emas. Maknanya kalau ada perempuan suka pakai emas, dia nak pergi mandi kenduri kendara, nak makan pulut, dia pun pinjam emas. Pinjam emas orang tu, orang ni nak pakai saja. Tapi tak ada bayar apa, pinjam ni. Nak guna sekejap. Dan ini berlaku kepada Bani Israel. Orang pertama yang suka pinjam emas ni Bani Israel. Untuk bergaya pada majlis jamuan. Kena tindah. Bergaya tetap bergaya. Maka mereka ambil emas ni banyak-banyak, pinjam. Kerana mereka tahu mereka akan tinggalkan bumi Mesir. Lalu mereka tinggalkan bumi Mesir, mereka bawa bersamanya emas. Dalam masa yang sama mereka tahu mereka tidak boleh mengambil emas daripada musuh mereka. Sebab itu bukan hak mereka. Walaupun musuh, tak boleh ambil. Sebagaimana diharamkan kepada Bani Israel memakan harta ghanimah, harta rampasan perang. Kerana ghanimah cuma dihalalkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Adapun umat Bani Israel, mereka diharamkan menerima harta rampasan perang. Kalaupun mereka berperang dapat harta itu dibakar. Sebagaimana berlaku dalam peristiwa peperangan Yusha' bin Nun menentang golongan Kan'aniyin di Filistin dan mengalahkan mereka, lalu mengumpulkan harta mereka lalu dibakar. Sebagaimana kisah Nabi Allah Daud, bila menang maka dikumpul harta maka dibakar. Demikian kisah Nabi Allah Sulaiman. Artinya harta ghanimah memang dibakar, akan turun api daripada langit lalu membakar. Hanya Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad dihalalkan harta ghanimah. Maka Allah cerita, mereka pun dipimpin oleh ada seorang lelaki namanya Musa Samiri. Musa Samiri ialah antara Bani Israel yang ditaati perintahnya. Maka kata Musa Samiri, biar aku buat Tuhan. Tadi kan kamu cakap kamu nak Tuhan kan? Masa mula-mula kita melintas. Aku tahu cara nak buat Tuhan. Kamu beri semua emas kamu. Maka dia beri emas. Maka emas ini pun dibakar dan dibentuk menjadi patung anak lembu yang berjasad. Ini berbentuk patung. Kepala anak lembu, patungnya, badannya. Dan lalu dia mengambil bekas tapak kaki Jibril. Waktu mana dia melintasi Laut Merah, dia nampak Jibril sedang menaiki kuda. Untuk menjaga Bani Israel daripada terkaman Firaun dan bala tentera. Dan tentera dan kuda Jibril AS, setiap kali dia menapak, maka tapak kaki kudanya, bila dia pijak satu tempat, dia akan jadi subur menjadi hijau. Berkat. Lalu Samiri mengambil bekas tapak kaki kuda Jibril. Lalu menyimpannya. Dan bila sampai selamat dalam perjalanan menuju Filistin, dan Musa pergi bermunajat dalam tempoh 40 hari, yang asalnya mereka Bani Israel cuma mengetahui 30 hari. Mereka tidak tahu penambang 10 hari yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa. Maka oleh kerana mereka anggap Musa dah mati, ni kata Musa Samiri mengambil kesempatan kita katakan mengambil penguasaan dan juga arahan kepada Bani Israel. Walhal Nabi Allah Musa telah meninggalkan Harun sebagai penggantinya. Tapi Musa Samiri lebih didengari. Lalu dibuat patung, dia ambil bekas tapak kaki Jibril, dia campakkan pada patung tersebut, lalu patung itu bunyikan suara khua. Lalu kata Musa Samiri, inilah Tuhan kamu dan Tuhan Nabi Musa. Tapi Musa lupa bawa. Musa duduk pergi jauh-jauh, padahal Tuhannya cuma dekat sini. Allah sebut lagi, alam yarau, tidakkah mereka melihat orang-orang yang menyembah patung dan membina patung ini, annahu, bahawa patung yang mereka buat tadi, yang mereka nak sembah, la yukallimuhum, tak boleh bercakap, cuma bunyi, mengeboh je.
Orang kita tu kan dia ada macam satu penyakit. Dia tak boleh pelik sikit, dia anggap hebat. Burung kalau bercakap sepatah dia, oh burung ni hebat. Tu jadi harga RM10,000. Yang ustaz ceramah tiap malam tak nak dengar dia. Burung sebut Assalamualaikum, dia dengar dia. Keliling sarang burung tu nak dengar. Burung tu bercakap Assalamualaikum je. Oh hebat, burung ni boleh bercakap. Berapa butir bercakap Assalamualaikum je. Ambil gambar masuk khabar muka depan. Burung boleh bercakap. Berapa patah? Assalamualaikum. Itu je. Tapi yang orang yang bercakap ni beri nasihat, itu tak ada nilai. Mereka nak yang pelik-pelik. Jadi bila patung lembu ni bunyi, satu bunyi mengeboh je. Khua. Khua ni bunyi mengeboh. Bunyi sekali, oh ni tengok boleh berbunyi. Ajaib, patung boleh keluar suara. Kan biasa patung tak boleh keluar suara. Kata Allah, patung yang mereka sembah itu tak boleh bercakap, cuma boleh mengeboh je. Wala yahdihim sabila, dan tak pernah boleh tunjuk jalan yang betul. Ittakhadhuhu, mereka menjadikan patung ni Tuhan. Wa kanu zalimin, zalimnya mereka, bodohnya mereka. Walamma sukita fi aidihim walau annahum qaddalu, dan bila mana pecah tembelang mereka, jelas kepada mereka apa yang mereka lakukan ini batil. Wa ra'a annahum qaddalu, dan mereka yakinkan mereka sesat. Qalu, barulah mereka berdoa, la illam yarhamna, kalaulah engkau wahai Tuhan tidak merahmati kami dan tidak mengampuni kami, maka kami menjadi orang yang rugi. Baik, Allah Ta'ala terus pergi kepada, lepas mereka sembah sekejap, mereka terus menyesal. Kenapa mereka menyesal? Allah cerita pada ayat yang berikutnya, bukan pada ayat ini. Tapi ini secara ringkas. Mereka buat patung, lalu patung tadi pun berbunyi, lalu mereka cuba untuk menyembahnya, dan Allah Ta'ala menempelak mereka dengan berkata, patung tak beri manfaat dan mudarat, tak boleh berkata, tak boleh tunjuk jalan yang benar. Akhirnya mereka sedar. Bila mereka sedar, ayat yang akan datang menjelaskan bila mana Musa balik daripada percakapan dengan Tuhan. Dan Musa bertindak sehingga patung ini dihancurkan, dirosakkan. Setengah riwayat menyebut dibuang ke laut, setengah riwayat menyebut dibakar. Kemudian Musa Samiri yang membina patung ini di pulau dan mati di padang pasir. Di pulau. Manakala yang menyembah patung lembu ini bertaubat pada Allah, dan cara taubatnya akan diajar, disebut oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Musa AS. Kemudian Allah berfirman, walamma raja'a Musa, dan bila mana Musa balik, ila qaumihi, kepada kaumnya, ghadbana asifa, marah dan begitu kecewa. Ghadban marah, asifan kecewa. Marah campur kecewa. Apa tidak kecewanya? Mereka ini diselamatkan oleh Allah, melihat segala mukjizat Nabi Musa. Tiba-tiba nak sembah patung juga, kecewalah. Macam kita lah, kalau kita beri dah macam-macam pada anak kita sebagai contoh, tiba dia mencuri juga. Marah campur kecewa. Dia marah kerana mencuri, kecewa sebab kita dah bagi semua benda. Telefon kita bagi canggih sekali. Duit belanja bagi RM50 seminggu. Contoh. Bagi nak motor, kita bagi motor. Bukan sekadar motosikal, motor bot pun kita kasih. Punya baik. Tapi lepas tu anak ni mencuri, kita kecewa sungguh. Umpama begitu. Ataupun anak kita ni tuan-tuan, kita bagi dia tuition. Belajar, atau tuition lagi. Hantar sekolah yang terbaik. Tiba anak kita gagal. Kita marah campur kecewa. Sebab kita dah bagi semua. Sama dengan Musa. Musa AS, dia tunjukkan kepada Bani Israel bagaimana kuasa Allah. Fir'aun yang menyembah berhala. Dengan berhala dia hancur sekali. Tiba-tiba mereka nak sembah berhala juga. Apatah lagi Musa Samiri duk provok, Musa dah mati katanya. Musa kan janji nak balik, tak balik-balik. Kerana kita dah sebut, Musa Allah perintahkan puasa lagi 10 hari. Untuk satu hikmah. Nak uji apakah Bani Israel sabar menunggu Musa. Tapi mereka tu buat spekulasi, Musa mati. Supaya kita tahu, ilmu spekulasi ini ilmu Yahudi. Orang Islam diberikan ilmu tabayyun atau disebut tarayuth. Artinya kita akan cek dulu, pastikan dulu betul ke salah. Kan itu umat Islam terkenal, kalau dapat satu berita, kita cek. Kita jangan jadi macam Yahudi. Yahudi dapat berita, disebar dulu, cek kemudian. Ini perangai Yahudi. Kerana itu bila Musa lambat balik, 10 hari je lambat, dia pun kata Musa mati. Dengan mudah. Lalu bila Musa mati, siapa nak pimpin mereka? Nabi Allah Harun terlalu lembut. Dan Bani Israel ini memang suka Nabi Harun, tapi tak ikut Nabi Harun. Nabi Allah Musa pula, Bani Israel tak suka, tapi mereka ikut. Dia macam kita dalam keluarga lah, ayah bengkeng. Anak suka tak suka, tapi ikut.
Mak pula punyalah peramah, punyalah lembut. Anak suka tapi tak ikut mak. Mak cakap pergilah baca buku. Tak baca. Dia sayang mak dia tapi tak dengar. Tapi ayah kata, ayah dia tengok dengan mata, dia terkencing lah. Pegang buku. Begitu Bani Israel. Bani Israel mereka tak suka Musa. Tapi mereka dengar cakap Musa sebab Musa garang. Mereka ni suka Nabi Harun. Lembut. Tapi mereka tak pernah dengar cakap Nabi Harun. Mereka tak nak dengar Nabi Harun. Tapi Nabi Harun ini mereka suka. Artinya memang Bani Israel dia ajar, dididik dengan cara tegas baru mereka boleh jadi baik. Sebab itu Bani Israel atau Yahudi, cara didik dia lah dengan perang, bukan dengan berunding. Mereka bangsa yang tak tahu makna perundingan. Mereka cuma tahu bahasa senjata. Sebab itu orang Islam, bila berunding dengan Yahudi cara perjanjian, asyik tipu je. Kerana bahasa yang paling benar dalam berurusan dengan Yahudi ialah bahasa senjata. Itu yang mereka tahu. Itu yang Nabi lakukan kepada Qainuqa, Nadir, Quraidah. Sebab ini perangai mereka kejap dulu lagi. Jadi lembut-lembut, mereka pemain. Ini pemimpin, ini Harun, Nabi, mereka main. Keras mereka takut. Sebab itu bila Rasulullah tegas di Madinah, Yahudi pun takut. Bila mana mereka tengok Rasulullah tegas dan menangani mereka, mereka mula tak berani nak khianat, nak tipu dan sebagainya. Kerana mereka menyangka Nabi Muhammad ni boleh mereka main-mainkan. Tak. Rasulullah tegas. Cuma Nabi tak bengkeng macam Nabi Musa. Rasulullah tegas. Nabi Musa ni dia tegas dan bengkeng. Orangnya bengkeng. Qala bi'sama. Kata Nabi Musa, aduhai teruknya kamu, celakanya kamu. Khalaftumuni. Yang pertama dia marah pada Harun. Harun, kamu seburuk-buruk pengganti aku. Aku dah suruh kamu tengok Bani Israel, jangan sesak, jangan buat benda fasik. Lalu kata Nabi Musa, a'ajiltum amra rabbikum? Lepas Nabi Allah Musa marah ke Harun, Nabi Allah Musa marah kepada Bani Israel. Kamu ni yang gopoh-gapah kenapa? Sampai tak sabar-sabar nak sembah Tuhan ni. Sabar, aku akan bawa kitab Taurat balik. Yang kamu tak sabar terus reka Tuhan sendiri. Kenapa kamu gopoh-gapah macam ni? Wa alqal alwah. Maka Nabi Musa mencampakkan alwah. Alwah ialah catatan yang mengandungi kitab Taurat. Nabi Musa campak. Dek kerana respon marah. Bila dicampak tadi, dia ada kita kata 7 surah ataupun kita sebut 7 hukum dalam tu. Maka yang 6 tu selamat, yang 1 terpecah berderai. 1 pecah, yang perlu dikutip. Tapi tindakan ini tindakan yang bersifat, kita katakan bersifat mengejut. Kerana bila dia marah, campak dia. Tanpa Nabi Musa Allah sedarkan dia marah kerana melihat kemungkaran yang besar. Wa akhadha bi ra'si akhi. Lalu Nabi Musa pun tarik rambut saudaranya Harun. Tarik. Lalu bila ditarik rambut Nabi Harun kerana marah, lalu kata Nabi Harun, ya bna wahai adik-beradik seibuku. Ini kerana Harun ini ialah adik-beradik seibu kepada Musa, tetapi ayah yang berlainan. Innal qawma astadafuni. Kaum kita ini, Bani Israel, mereka telah melemahkan aku. Wa kadu yaqtulunani. Mereka hampir membunuhku. Fala tusmit bil a'da. Jangan jadikan cara kamu memperlakukan aku menggembirakan musuh-musuh kita. Wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Dan jangan kamu jadikan aku di kalangan kaum yang zalim. Maksudnya, waktu mereka menyembah patung lembu, Nabi Harun dah halang, jangan, ini bukan Tuhan kamu. Ini patung, tidak beri manfaat. Lalu Bani Israel mengugut nak bunuh Nabi Harun. Harun duduk diam dia, tidak kami bunuh kamu. Maka Harun pun diam. Sebab semua menyembah patung anak lembu melainkan Harun alaihissalam. Maka Harun tak boleh buat apa. Sebab mereka ini bersepakat menyembah patung lembu. Harun bersendirian. Dan Harun ni dia bukan takut, tapi dia ingat pesan Nabi Musa, jangan kamu memecah belahkan kaum Bani Israel. Tunggu aku balik. Sebab itu urusan besar. Bila Harun tidak berjaya menghalang mereka, bahkan hampir mereka nak bunuh Nabi Harun alaihissalam, akhirnya Harun mengambil sikap tunggu Nabi Musa balik. Sebab Musa je boleh selesaikan. Sebab itu kata Harun, wahai Musa, wahai adik-beradik seibuku, jangan tarik rambut aku. Musa bergembira. Musa bergembira bila kamu melakukan aku begini sedangkan aku tak terlibat. Dan aku pun dah halang mereka.
Lalu Musa menerima alasan itu. Betul. Musa berdoa, qala rabbighfirli ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa saudaraku, yakni Harun, wa adkhilna fi rahmatika, dan masukkan kami dengan rahmatmu, yakni berikan pada kami rahmatmu, wa anta arhamur rahimin, dan engkau Tuhan yang Maha Pembelas. Baik, cerita ini akan bersambung lagi bagaimana asas atau bagaimanakah hukuman yang Allah Ta'ala turunkan kepada Bani Israel menyembah patung lembu, dan bagaimana kisah Musa Samiri yang mencipta patung lembu. Apakah patung lembu ini berfizikal seperti lembu betul? Ataupun ia adalah patung? Kerana setengah riwayat menyebut bahawa patung ini membentuk lembu betul. Ada daging dan ada darah. Kerana itu nama ajaib. Dan seorang kata dia kekal sebagai patung sehingga dibinasakan oleh Nabi Musa AS. Maka ceritanya berakhir pada ayat yang kita bacakan pada malam ini, iaitu daripada mereka menyembah patung lembu, kemudian mereka menyesal perbuatan mereka. Penyesalan itu berlaku bila Musa pulang kepada pangkuan mereka dan memarahi Nabi Harun dan memarahi Bani Israel, kemudian memohon ampun untuk saudaranya, kemudian mula bertindak kepada kaumnya. Bermula dengan Samiri, kemudian dan kaum yang menyembah patung anak lembu. Dan bagaimana watak-watak seterusnya. Sebab cerita Musa dengan Bani Israel panjang. Ada apa di sebalik cerita tadi? Hiburan pada Nabi Muhammad SAW dan juga suatu pembongkaran rahsia besar-besaran terhadap satu bangsa yang terkutuk di dunia bernama bangsa Yahudi. Inilah pembongkaran rahsia besar-besaran mereka. Kenapa? Ada hikmah. Dan nanti kita akan ceritakan hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.